Tajuk berita utama malam ini. 7,800 hektar tanam padi kadar terjejas akibat cuaca panas. Ekonomi gig jadi alternatif rakyat jana pendapatan baharu. Taska terbabit kes dera ditutup. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azim Mursyid dan rakan setugas. Dan saya Nurul Najwa Atikah dalam buletin utama. Sejumlah 7,800 daripada keseluruhan 26,833 hektar tanaman padi di bawah Lembaga Kemajuan Pertanian Kemudu Kadar terjejas ekoran cuaca panas dan kemarau yang berlaku di Kelantan. Pengurus Besar Kadar Muhammad Faizal Mustafa dalam satu penyata berkata antara jajahan terbabit ialah Pasir Mas, Bacok, Pasir Putih, Kota Baru Utara dan Kota Baru Selatan. Jelasnya cuaca panas yang berpanjangan memberi kesan kepada padi, ekoran air di dalam sawah akan berkurangan dan seterusnya, menjadikan tanah sawah kering. Keadaan itu menjejaskan perkembangan pokok padi sekaligus menjejaskan sumber pendapatan sawah mereka termasuk 400 petani pertubuhan peladang kawasan Tanjung Puri Kubang Kerian yang berdepan kerugian lebih RM1 juta. Ekoran 500 hektar sawah padi di kawasan itu dibimbangi musnah akibat kejadian air. Tinjauan mendapati padi yang mula masak dan menjadi kehitaman seolah-olah terbakar ekoran dan cuaca panas ketika ini. Dakwa mereka, isu berkenaan berlarutan sejak awal Ramadan lalu. Paras pam air di pam air Kemudu. Biasanya orang kampung ni ikutkan masalah ni dengan masalah pam pasir. Bila dah sesurang dalam air tak sampai ke aras pembentung pam air tu, tak boleh nak pam air lah. Masalah air ni sama-sama berlaku. Kemungkinan besarnya sebab air Kemudu tak ada nak sedut sebab pam pasir banyak dah. Sebabnya kerajaan negeri kita telajak banyak keluar ke pam pasir. Maknanya sungai jadi dalam. Justru, campur tangan kadar dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ditagih mereka dalam menyalurkan bantuan pam air bagi menyalurkan air dari Sungai Kelantan ke sawah masing-masing. Kadar memaklumkan pihaknya telah mengambil beberapa langkah drastik termasuk membekalkan pam gerak di kawasan terjejas serta mengenal pasti lokasi yang ada sumber air di bawah tanah untuk mengalirkan keluar menerusi Telaga Tio. Pihaknya turut membekalkan bahan api diesel dengan lembaga itu. Hai semua, jom daftar dengan kami di Koperasi Tadika Minden. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian yang tertera. Ekonomi gig mula mendapat perhatian dan popular dalam kalangan masyarakat akibat dunia mula dilanda kegawatan ekonomi. Ia mencetuskan satu fenomena baru, membabitkan trend pendigitalan kerja yang berkonsep perkongsian ekonomi atau turut dikenali sebagai collaborative economy, digital economy, crowd economy dan peer economy. Pada Belanjawan 2020, ia mula menerapkan fokus utama dalam kemajuan ekonomi negara membabitkan ekonomi digital. Rancangan Malaysia ke-12 RMK12 turut memberi tumpuan khas kepada pengembangan ekonomi gig sebagai salah satu dimensi ekonomi baharu untuk diketengahkan. Tumpuan utama mula diberikan dalam pelbagai aspek pembangunan membabitkan pembinaan aplikasi, infrastruktur, syarikat dan masyarakat digital. Usaha ini tidak wajar dipandang enteng oleh masyarakat memandangkan ia batu loncatan
untuk terbabit secara langsung dalam rantaian perjanaan pendapatan bagi menggantikan pekerjaan tradisional. Hasil usaha kerajaan wajar disambut masyarakat, khususnya ketika kita masih berusaha bangkit daripada impak dari COVID-19. Berdasarkan kajian dijalankan Malaysia Digital Economy Malaysia (MDEC), kira-kira 650,000 rakyat Malaysia terbabit dalam sektor itu sehingga akhir tahun lalu dan dijangka terus bertambah saban tahun. Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia (MEF), Datuk Syamsuddin Bardan menyatakan berlaku peningkatan jumlah penyertaan masyarakat, khususnya golongan belia yang celik teknologi dalam ekonomi gig selepas penularan pandemik di negara ini. Ia mula mencorak landscape ekonomi negara untuk beralih kepada ekonomi digital. Tambahan lagi, Malaysia bukanlah satu-satunya negara yang mengurangkan kebergantungan kepada model ekonomi lama. Tapi banyak lagi negara rantau Asia turut mengikut jejak sama. Antara syarikat terbabit membina platform aplikasi teknologi ialah GrabFood, Foodpanda, Bungkus Eat, Lalamove, Lazada, Shopee, Airbnb, TaskRabbit, Grab dan MyCar. Kemunculan pelbagai platform digital ini memberi ruang lebih besar kepada penjanaan ekonomi rakyat Malaysia di samping memberi peluang pekerjaan kepada rakyat yang terjejas pendapatan mereka. Dalam era endemik, individu kini boleh menjana pendapatan secara produktif, fleksibel dan mampan kerana ekonomi gig menawarkan pelbagai khidmat untuk disertai seperti pengangkutan, penghantaran makanan dan barang serta sebahagiannya membabitkan produk kewangan. Okay, saya mula kerja Foodpanda ni pada tahun 2020 lagi. Masa tu negara kita kena landa COVID-19 kan. Masa tu susahlah nak cari kerja kan. Jadi saya rasa ni Foodpanda ni senanglah nak apply. Jadi saya kat website macam mana nak dapat kerja Foodpanda ni. Jadi saya mohon dekat kerja kat situ. Alhamdulillah saya dapatlah pekerjaan Foodpanda. Pelbagai peringkat masyarakat boleh turut serta dalam bidang ekonomi ini, misalnya golongan belia, ibu dan bapa tunggal, orang kelainan upaya atau pesara. Merujuk kepada hala tuju dan potensi ekonomi gig di peringkat global, Indeks Ekonomi Gig Global, Amerika Syarikat menduduki tempat pertama di antara 10 pasaran khidmat bebas yang berkembang pesat dengan pertumbuhan sebanyak 78%. Dan tempat kedua ialah United Kingdom mencatat hasil pertumbuhan sebanyak 59%. Dalam kalangan negara Asia, Filipina menduduki tempat ke-6 dengan mencatatkan pertumbuhan sebanyak 35%, diikuti India 29%. Justeru, Malaysia wajar melihat ekonomi gig sebagai salah satu mekanisme penjanaan ekonomi dan pendapatan. Ia berpotensi meningkatkan taraf sosioekonomi, masyarakat tempatan seterusnya menyumbang kepada ekonomi negara melalui manfaat kemudahan teknologi sedia ada. Pandangan dan perspektif positif terhadap ekonomi gig perlu diterapkan dalam kalangan masyarakat. Lebih-lebih lagi apabila pekerjaan gig boleh dilakukan di mana-mana dalam usaha, memacu ia sebagai trend pekerja global. Sejak beberapa tahun lalu, bilangan individu yang menyertai rantaian ekonomi gig mula meningkat sama ada secara sepenuh masa ataupun separuh masa. Pada tahun 2021, hampir 4 juta individu menyertai ekonomi gig berbanding 1.5 juta sebelum berlakunya pandemik. Antara faktor yang mendorong pembabitan dalam ekonomi gig ini ialah fleksibiliti masa, kebebasan memilih tempat bekerja, insentif dan kemudahan teknologi yang ditawarkan. Kewujudan beberapa platform utama ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Di Malaysia, terdapat lebih 30 syarikat e-hailing yang masih beroperasi dan menawarkan pelbagai tawaran menarik seperti rebat dan diskaun untuk menarik perhatian pengguna. Seiring dengan usaha dijalankan pihak swasta untuk mendorong pembabitan masyarakat dalam sektor ekonomi ini, Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSO memperkenalkan program Kerjaya Gig dalam program strategi memperkasa rakyat dan ekonomi. Program ini sebahagian insentif pengambilan pekerja dalam Pejana Kerjaya 2.0 yang turut membabitkan pekerjaan gig. Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih turut memperluaskan skop insentif Kerjaya Gig bagi membantu individu yang diberhentikan kerja
memerlukan pendapatan tambahan untuk kelangsungan hidup dan golongan rentan bagi mendapat manfaat serta terbabit sebagai pekerja gig. Secara dasarnya, ekonomi gig menawarkan kehidupan alternatif kepada semua. Pihak kerajaan dalam usaha sama dengan pelbagai pihak memastikan ekonomi gig ini dapat dijalankan dalam ekosistem yang bersesuaian. Ia dilihat mampu menawarkan pendapatan berpatutan, malahan bagi setengah individu, perolehan adalah lebih baik berbanding sektor formal, memandangkan ia berasaskan permintaan pekerjaan. Selain itu, bagi graduan yang masih mencari pekerjaan, ekonomi gig mampu membekalkan kemahiran dan pengalaman dalam jangka masa pendek. Seterusnya berpeluang untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan bagi mendapat pekerjaan sepenuh masa. Ini juga menjadi peluang kepada mereka meneroka peluang keusahawanan yang bersesuaian dengan bidang dan kepakaran masing-masing ketika pandemik. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menutup serta-merta operasi Taska yang dipercayai terbabit dalam kes dera 2 bayi di Mutiara Rini Skudai di Johor Bahru. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Johor, Khairin Nisa Ismail alias Mat On, berkata tindakan itu diambil selepas taska berkenaan disahkan tidak mempunyai lesen yang sah untuk beroperasi. Khairin Nisa yang meninjau taska berkenaan pagi tadi berkata beliau turut bertemu dengan pengusaha taska berkenaan dan mendapatkan penjelasan lanjut mengenai perkara itu. Saya mendapati taska berkenaan belum mendapatkan lesen daripada JKM kerana belum mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan PBT, Jabatan Kesihatan Negeri Johor, JKNJ dan Bomba. Jika belum dapat kebenaran daripada ketiga-tiga pihak ini, JKM memang tidak boleh keluarkan lesen. Sebelum ini, kita sudah nasihat supaya tidak beroperasi tanpa lesen, tetapi pengusaha berdegil tetap beroperasi. Oleh itu, ketiga-tiga rangkaian taska berkenaan diarah tutup serta-merta oleh JKM Negeri mengikut Seksyen 20A Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984, katanya. Pada masa yang sama, beliau turut menasihati ibu bapa yang menghantar anak-anak ke taska supaya menyemak sendiri dengan JKM sama ada tempat yang dihantar mempunyai lesen menjaga kanak-kanak. Tindakan wanita itu mengundang marah netizen selepas dilihat memukul bayi yang sedang menangis itu dengan menepuk kepala bayi terbabit. Malah, wanita yang kelihatan marah kerana bayi itu menangis turut meniup muka bayi terbabit sehingga menyebabkan bayi itu seperti sukar bernafas. Wanita yang juga pengasuh taska swasta berusia 21 tahun itu kini ditahan reman 4 hari sehingga Jumaat ini bagi siasatan lanjut mengikut Seksyen 31-1A Akta Kanak-kanak 2001. Dengan itu, sekian laporan berita untuk hari ini. Salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.